Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya lagi Teacher Rin. Hari ini Teacher akan berkongsi kali ini dengan rakan-rakan guru, cikgu-cikgu sekalian. Okey. Saya percaya kita sebagai seorang guru dalam era teknologi ni lah kan, selalu kita akan berkongsi slide lah, itu biasa, itu mesti asas. Jadi kita selalu tertanya-tanya, adakah pelajar betul-betul menumpukan perhatian semasa kita mengajar tu? Betul ke pelajar tengok setiap slide yang kita bagi, kan? Kemudian adakah pelajar mengikuti bahan-bahan tu dengan baik? Jadi bahan pengajaran kita tu kan, kita nak kalau boleh pelajar-pelajar dapat, dapat setiap, kata slide tu, setiap slide tu kita nak pelajar-pelajar faham dan tahu bagaimana cara membuatnya. Jadi hari ini cikgu saya lah akan berkongsi dengan rakan-rakan satu bahan pengajaran yang dapat memastikan pelajar-pelajar berinteraksi bersama-sama dengan kita sepanjang proses pengajaran dijalankan. Okey. Aplikasi yang saya akan kongsikan ini kita panggil PEDEC. Baik kawan-kawan, PEDEC ni senang sangat digunakan. Pelajar juga sangat sukakannya, insya-Allah. Okey, bukan saja dalam secara online, saya juga pernah gunakan secara bersemuka. Insya-Allah semuanya boleh digunakan dan ada kelebihan tersendirilah. Okey, PEDEC ini juga memudahkanlah kita untuk melihat pemahaman pelajar terhadap isi pelajaran yang kita berikan tu. Okey, jom saya tunjukkan cara penggunaan asas PEDEC, cara setup, penyediaan slide dan seterusnya, bagaimana cara penggunaannya semasa PDP. Jom kita tengok. Okey, saya mulakan dari asas betul-betul. Maksudnya sekarang kita akan mulakan dengan membuka satu Google Slide. Okey, harap semua okey bagaimana untuk menggunakan Google Slide. Mula-mula kita masuk Google Slide. Okay, ini memang paparan permulaan. So, apa yang perlu kita buat sekarang adalah kita add on. Okay, kerana ni kita nak masukkan PEDEC kan. Okay, so kita get add on. Okay, tunggu dia ni. Okay. Di sini dah ada PEDEC. Okay, katalah bila kita buka tak ada. Belum ada PEDEC. Jadi kita boleh search, okay, PEDEC, okay, sini. Ya, bila ada sini kita boleh addkan dia, install dan ikutlah arahan sehingga inilah tamat kita punya ni. Okay, ikut arahan dan allow. Okay, PEDEC has been installed dan okay, maksudnya kita dah boleh mula menggunakan PEDEC. Okay, setelah kita dah install, kita boleh tengok di sini add-ons. Okay, PEDEC for Google Slide, add-on dan kita just open. Okay, open add-on tersebut dan dia akan keluar pop-up macam inilah. Sekarang saya akan tunjukkan setiap satu option di tepi ini. Okay. Untuk pengetahuan semua, slide ni kita boleh buat seperti biasa. Sama ada kita nak tukar steam ke, apa sajalah yang kita nak buat. Yang biasa kita gunakan slide, cuma kali ni kita nak tambah sedikit interaktif dalam tu kan. So, pastikan dah ada, kita add on semua. Okay. Saya akan tunjukkan option-option ni. Okay. Sekarang kita contohlah kita nak gunakan teks. Okay. Seperti biasa, kita boleh tukar je theme yang kita nak, yang kita suka. Tepi ni kan, yang mana rasa menarik, kita boleh je tekan klik theme tu. Okay, macam biasalah. Alright, so now kita nak okay, tutup balik dan kita nampak balik lah PEDEC tu. Sebagai contoh, sekarang saya nak guna multiple choice. Okay, so saya bubuhlah. Okay, siapakah Perdana Menteri Malaysia ke dua kata. Okay. So kita pun nak letaklah dia punya pilihan jawapan kan. So subtitle ni kita just buang, delete je.
Okey, dan tekan di sini choice. Baik. Akan keluar macam ni, dia akan tunjuk di sini adalah student device di sebelah kiri dan sebelah kanan ni classroom projector. Maksudnya di mana yang terpapar di depan lah. Okay, kalau macam kita online terpapar dalam kita punya ni lah slide kita kan. Yang student ni kat student. Okay, so next saja. Okay, so kita letak lah Perdana Menteri Malaysia tadi kan. Contoh Tun Dr. Mahathir. Okay, yang pertama kan. Sorry. Kedua kita letak Tunku Abdul Rahman. Okay. Kemudian Tun Abdul Razak. Okay, katalah kan. Okay, 3 ni. So, kita pun update slide. Kita tengok ni, pelajar-pelajar jawab betul ke tak kan. So, memang kita letak macam tu. Pelajar, kita nampak macam ni. Ini paparan kita. Okay, nanti saya akan tunjuk bagaimana paparan pelajar. Okay, yang penting di sini, di bawah ini, student choose an option ni, jangan sesekali tukar. Jangan padam ataupun tukar. Biar je di situ. Jadi, pelajar akan nampak di situlah. Okay, di bawah ni boleh nampak sedikit notes. Notes ni kita boleh tengoklah. This is PDF apa kan. Maksudnya dia bagi tahu lah ini ialah multiple choice. Okay. Dan katalah tersilap lah tadi kita nak tambah lagi. So jangan edit di bawah ni pula. Okay. Kita just pergi ke yang tadi. Choice tadi. Okay. Dan kalau paparan ni kita edit je lah. Kalau kita nak tambah lagi satu kata Tun Hussein on. Katakanlah kan. Alright. Okay. Nak edit kita klik semula saja dan update slide. Okay. Itu cara kita nak tambahkan multiple choice. Okay, baik. Sekarang saya nak tunjuk pula. Kita tambah lagi satu slide. Okay, new slide. Kita nak cuba guna, tadi kita guna multiple choice kan. So, sekarang kita guna text. Okay, sama je semua. Just kita klik pada option yang kita nak. Dia akan bagi tahu lah. Pelajar akan nampak macam ni. Okay, guru akan nampak macam ni. Belah kanan. Okay, kemudian kita update je slide. Okay, sebagai contoh, okay. Kita buatlah. Apakah maksud science? Science. Okay. So kita nak tengok apa yang pelajar faham tentang sains. So dia akan klik teks kat sini. Dan kalau kita nak tengok balik, okay, nanti adalah sini. Tak apa, nanti saya akan tunjuk last sekali apa yang pelajar nampak. Yang ni click to add tag ni boleh dibuang. Yang seterusnya, kita tambah lagi satu slide. Saya akan tunjuk pula number. Saya rasa number dan teks ni sama je. Apa kita tunjuk juga. Okay. Berapakah 12 darab 3? Okay. Tulisan ni macam... Okay, tak apa. Saya hanya ambil teks ni kan. Okay, guna je. And then teks ni pun boleh dipadam. Okay, dan kita pun tambah satu option iaitu number. Maksudnya pelajar akan masukkan jawapan dalam bentuk nombor. Okay, ini nampak di sinilah. Baik. So, update. Okay. Kemudian saya akan tunjuk setiap option nak bagi semua nampak apa fungsi setiap option tu. Dan option-option tu memang sangat menarik. Sekarang kita cuba draggable. Okay, untuk draggable, maksudnya pelajar-pelajar boleh, maksud drag lah. Maksudnya dia boleh, dalam bahasa Melayunya. Okay, drag maksudnya dia sorongkan jawapan tu ke tempat yang betul. Okay, saya dapat idea ni untuk guna. Rasanya yang paling sesuai adalah ni lah, label-label ke kan. Macam geografi, labelkan di mana tempat. Okay, kejap saya padam pula. Okay, jadi. Okay, labelkan macam geografi di manakah Terengganu contoh. Kan, contohlah. Cuma ni dari segi sains. Label nukleus. Okay, labelkan nukleus pada gambar raja di bawah. Okay, contoh. Okay, kita nak labelkan nukleus tu
tulisan ni memang tak sesuai untuk apa presentation. Okey, pilihlah yang sesuai. Okey, tu dia. Alright. So, kita suruh pelajar labelkan pada raja. Okay, gambar raja tak semestinya kita dah ada. Kita boleh je tambah gambar raja di sini. Kita boleh insert, okay, image dan search the web. Okay. Katalah contoh, structure. Saya eloknya guna bahasa Inggeris lah, lagi banyak kan. Okay, cell, animal lah. Animal cell. Contoh ini contoh penggunaan. Kalau apa cikgu-cikgu nak buat apa pun boleh sebenarnya. Okay. So structure of animal cell saya pun pilih lah. Okay, ini dia dah siap label dah. Tak nak yang dah siap label. Okay, kita pilih lah yang mana yang sesuai. Ni terlalu complicated. Okay. Kalau katalah yang mana kita nak tu tak ada dalam ni, kita boleh je download, letak gambar sendiri kan. Okay, katalah saya letaklah dulu ya. Okay, sini. Okay, insert. Contoh. Kita nak masukkan gambar. Okay. Baik. Apa pun gambar tak apa. Kita besarkan ikutlah kesesuaian pada bahan cikgu masing-masing lah. Okay. Jadi, saya letak draggable. Okay. Kita nak pelajar tu drag jawapan. Di manakah nukleus kan? Okay. Kita pun boleh kata dot ni kita berwarna kuning. Okay, kita sebenarnya boleh pilih pelbagai bentuk. Okay, contoh saya nak pilih ni saya buka okay, right tanda tu ataupun ini. Ya, macam ni kan. Sebenarnya boleh je ni kalau kita nak belajar letakkan matematik kan, lebih besar lebih kecil. Banyak idea. Maksudnya asalkan kita tahu fungsi sebenarnya. Okay, so kita bolehlah gunakan. Okay, contoh saya nak buah bintang lah. So saya buah bintang dan warnanya nak merah bagi nampak kan. So kita pun update lah slide. Okay, boleh je letak banyak label. Okay, kata warna merah untuk kata Terengganu katakan. And then warna biru untuk Melaka contoh. Okay. So student lagi saya akan tunjuk bagaimana student nampak yang ni Okey, itu cara untuk masukkan draggable. Dan seterusnya kita ke option ataupun fungsi seterusnya iaitu draw. Okey, draw saya macam matematik lah. Selesaikan masalah sedemikian kan. Okey, so saya suruh pelajar-pelajar buat jalan kira the value. Okey, sesuai. Okey. Baik, kita buang and then letaklah draw. Okey. Okey, fungsi akan keluar gitu. Maksudnya dia boleh macam ni contoh di sini kita boleh je. Okey, tandakan di manakah kesalahan bahasa. Kan? Dalam setiap benda boleh digunakan. Okey, so kita update slide. Okey. So, dia pun ada dari sini pada student untuk melukis. Okey, apa lagi yang belum? Okey, satu lagi adalah website. Website ni okey, sila tonton video berikut. Okey, contoh. Okey, kita masuk website. Kita nak pelajar-pelajar tonton video yang kita dah sediakan ataupun yang dapat dari YouTube. Okey, next. Dan kita masukkanlah. Dapatkan siap-siap video tu. Alright. Dan update slide. Okey, kita memang tak nampak. Nanti insyaAllah pelajar akan nampak dalam paparan lah. Kalau ni kita besarkanlah sikit. Okey, tulisan ni. Sorry. Kita besarkan di sini. Okay, sila tonton video berikut. Okay, ajar je lah macam mana kan. Yang cantik lah. Okey, jadi di sini ada 6 slide. Saya dah tunjukkan 6 option. Jom kita tengok
Bagaimana pula untuk paparkan kepada pelajar dan kita gunakan semasa PDPR ataupun PDPC secara bersemuka pun boleh. Okay. So, kita klik kepada Start Lesson. Okay. Sebelum tu, saya nak tunjuk sedikit template library. Kalau template library ni, kita boleh tekan di sini, Our Template Library. Katalah cikgu-cikgu nak cepat kan. Jadi kita tak payahlah buat team ni. Jadi kita just tekan ini beginning of lesson contoh. Okay. Ini ada contoh. Dia teks. Okay. What did you learn from homework? Okay. So katalah saya nak ambil yang ini. So dia akan masuklah slide tu. Okay. Slide tu dia akan masuk di bahagian ni lah. Kalau kita nak drag je. Kita nak atas kan. Okay. Mula-mula ke kan. Dia kan dia kan starting kan. So macam itulah. Okey, apa pendapat kamu? Edit lah sini. Apa pendapat kamu tentang kerja rumah semalam? Contohlah. Okey. So, tak perlulah cikgu-cikgu edit. Benar-benar kan ada siap dengan mukanya sini. Okay. Banyak lagi. Bolehlah cikgu explore di tepi ni. Okay. Ada juga draggable yang ni. Boleh kita bereksplorasi. Saya tunjuk saja. Okay. Cara penggunaan dan bergantung pada cikgu lah. Di beginning boleh, during boleh, end of lesson boleh. Okay. Macam-macam. Okay. Kita buka sikit. Ya, drawing. Cara macam ni. Okay. Contoh. Okay. Circle how you're feeling. Contoh saya letaknya. Okay, ini adalah drawing slide. Bila drawing slide, jadi student perlu melukis. Jadi di sini suka kan, student akan lukis draw kat sini nanti. Okay, itulah. Jadi kita tengok macam mana untuk mulakan PDP kita, sama ada online atau bersemuka. Okay. Apa yang perlu kita buat adalah start lesson. Kemudian dia ada dua pilihan, sama ada student pace activity. Ini adalah apabila kita hantar presentation, okay, pada pelajar, mungkinlah dalam kita nak letak dalam Google Classroom ke ataupun mana-mana yang sesuai. Student tu akan buat ikut masa dan kesesuaian mereka sendirilah. Okay, tak kalut, tapi kita boleh semak kemudian. Okay, tapi kata kita nak online waktu tu juga. Okay, yang kita nak tengok apa respon student, jadi kita pilih instructor pace. Okay, so saya kali ni saya nak tunjuk instructor pace activity macam mana. Okay, instructor pace. Kita tekan dan launching presentation. Dia akan ambil masa sikit lah sebab dia nak setting kan. Okay. Di sini boleh minta pelajar masuk joinpd.com. Okay. Kemudian masukkan kod ini. Okay. Kod ini pelajar-pelajar akan masuk lah. Okay. KAQLHA. Okay. Baik. Sini ataupun kita boleh ambil give student a link. Bila give student a link, dia akan copy link tu, okay, dan bagilah kepada pelajar. Kita kata saya akan buka browser lain untuk menjadi sebagai pelajar. Okay, di sini kita buka browser lain. Saya masuk joinpd.com. Okay, dah masuk. Ini ialah paparan pelajar. Okay, kita akan masuk enter code tadi, iaitu apa? KAQ LHA. Okay, so enter. Okay, ini teruskan macam biasa. Kita login guna akaun mana yang kita nak. Okay, pelajar boleh je login dan masukkan kata laluan dan sebagainya lah. Okay. Ini paparan yang akan pelajar nampak. While you are waiting or things to get started, how are you feeling today? So ini tak adalah, sementara menunggu je kan. Okay, just put lah apa yang kita nak. So dia pun loading presentation. Betul. Okay, nampak tak? Muka depan dia, apa pendapat kamu tentang kerja semalam? Okay. Kita pun bolehlah jawab di sini. Ini adalah teks kan. Jadi kita jawablah. Okey, ini adalah teks. Saya jawablah, saya suka sangat. Contoh. Okey. So, ini kita tengok pula apa nak cikgu nampak. Cikgu start kelas. Okey. Dah ada respon. Satu respon. Kalau pelajar ramai, ramailah. Okey. Kita just tekan respon, show respon. Nampak tadi pelajar tadi dah jawab kan, saya suka sangat. Okey. Ataupun kita boleh grid layout. Kalau ramai, letaklah ramai, jawab di sini penuh kan. Itu. Okey.
Itu presentation untuk kalau slide tu lah. Okay, next. Ini nampak di bawah ini. 1 of 8. Maksudnya ada 8 slide. Kita nextkan saja. Okay, second slide. Okay, buka balik paparan pelajar. Paparan pelajar pun akan nampak macam ni. Nampak dia punya ni. Okay, tadi soalan kita circle how you are feeling. Apa pendapat kamu? Je pelajar hanya pilih je dia nak warna apa. Kata biru, dia pun circle. Okay, saya rasa sedih katakan. Okay, so pelajar ni dah menjawab. Jadi kita pun sebagai guru kita akan nampak. Macam mana nak nampak? Kita tekan show respond. Itu sebiji sama dengan apa yang pelajar jawab. Samalah. Kalau ada pelajar ramai, kita boleh dia akan turun ke bawah lah. Kita perlu bawa turun ke bawah seperti yang saya kongsikan dalam video maklum balas saya yang satu lagi tu kan. Okey, dan saya letakkan di link kalau nak tengok. Okey. Baik, ini baik grid layout macam tu, ataupun kita boleh buat overlay layout. Maksudnya kalau 10 orang jawab semua ada di dalam paparan ini. Nanti saya tunjuk kalau apa yang sesuai. Ini sesuai juga sebenarnya. Kita nak tengok berapa ramai yang sedih, berapa ramai yang gembira kan. Ataupun masa kita gunakan drag and drop tu, memang cantik lah. Kalau ramai-ramai kita tengok dalam satu paparan sahaja. Okay. Kalau tulis janganlah nanti bersimpang siur. Okay. Baik. Okay. Pelajar, ni pelajar hanya menunggu je. Okay. So, dia dah tandakan right di sini. Maksudnya dia dah jawab soalan kedua. Okay. Dan soalan ketiga. Muka surat ketiga. Siapakah Perdana Menteri Malaysia kedua? Kita tak nampak apa kan? Tapi bagi pelajar dia nampak di tepi ni. So dia pun jawab lah. Kata dia jawab. Okay, Tunku Tun Abdul Razak. Okay. So kita pun sebagai guru pun akan tengok show respond. Itu. Okay. Dia akan di sinilah. Select overlay. Kalau nak tengok seorang-seorang macam ni. Okay, overlay maksudnya semua jawapan akan ada di sini. So siapa yang salah kita boleh tahulah. Nampak lah. Right. Okay, next is page yang seterusnya. Apakah maksud sign? Okay. Sekarang apa kita punya ni tadi ialah kita minta menulis. So pelajar pun type lah. Okay, macam biasa. Macam yang pertama tadi. Okay. Okay. Science adalah apa kajian. Dia akan ni lah. Bla bla bla. Okay. Baik. So ini paparan kita. Bila ada pelajar yang respon, dia akan keluar di sini bawah. Dan show respon. Okay. Tu sama kan dengan jawapan pelajar tadi. Okay. Next adalah kita ada lagi 4. Okay. Ini untuk tulis apa orang kata nombor. Dia akan keluar macam ni. Okay. Enter number. Right. Enter je lah. 36. Sama je caranya. Bila siap jawab. Okay. Dia akan write. Tanda write di bawah. Okay, next. Sini respon macam biasa. Teruskan show respon. Okay, 36 ada seorang jawab sini. Dia akan keluar macam ni paparan. Okay, jadi ramailah akan jawab sana sini kan. Okay. Baik. Grid layout macam ni. Okay, ikutlah kita nak yang mana. Okay. But next. Slide ke-6. Ini label. Jom kita tengok. Okay, macam ni kan. Drag the icon. Okay, drag maksudnya di mana? Sini. So, dia dah jawab lah. Labelkan nukleus pada gambar raja di bawah. So, ramai-ramai akan jawab. Kita akan tengok lah. Ada tak yang salah label? Okay. Samalah sini. Kita. Sekarang saya punya student seorang. Jadi, kita tak nampak lah. Okay, show respond. Tu. Okay. Eloknya kita buat overlay lah. Kalau buat seorang-seorang. Jadi, seorang-seorang sama ada kita nak drag ni. Ataupun nak kecilkan, kita tengok ramai-ramai. Ataupun nak overlay semua dalam satu gambar rajah ni. Okay. Now, kita teruskan dengan 7. 7 adalah find the value. Ini ialah lukisan sama dengan ni. Yang saya bagi tadi. Kalau apa saja pelajar tulis, dia akan keluar di, ni lah. Okay, satu. Dia pun menulis lah. Dia boleh tulis, dia boleh type juga. Katalah dia tak kerti kan. Jadi dia pun menaik lah. Negatif 1 kan. Okay, tambah. Okay, negatif 12. Macam itulah. Katalah kan. Buat macam tu. Apa yang dia jawab sini, kita akan nampak. Dan di sinilah kita
keupayaan. Okey, show respond ni. Jadi sinilah tugas kita untuk marking kat sini. Marking ni saya ada sharekan ada satu video untuk menggunakan tool untuk menconting tu kan. So tool untuk menconting ni saya gunakan ni lah Epic Pen ni. So kita bolehlah marking dia. Mark je. Okay, contoh kita nak warna merah. Okay, mark lah. Okay. Oh, salah lah sini. Kita pun bulat. So, pelajar pun akan nampak benda yang sama. Sorry. Okay. Nanti pelajar akan nampak lah apa kita buat. Okay. Alright. Tunjuk maksudnya dia tengok lah apa jawapan masa kita bentangkan tu. Okay. So, next is yang ke-8. Sila tonton video berikut. Ini adalah video. So, nampak tak? Dia ada sini. Okay, ini video ni dia kita buka. Okay. Okay, kita masukkan then ikutlah. So, maybe selepas tu slide seterusnya kita akan suruh dia komen, kan? Okay. Baik, itu saja untuk penggunaan 6 option tu. Katalah habis, kita pun end. Okay, end. Semasa end, dia beri option pada kita sama ada nak namekan dia. Okay, kata kita nak simpan sebagai evidence kan, kita simpan lah. Okay, kalau tak nak, kita end lah without naming. Okay, baik, itulah penggunaan semua option, 6 option tu. Okay, mungkin ada yang tertanya-tanya. Kalau ada slide yang saya tak mau buat apa-apa. Saya nak slide untuk biasa je, baca je. Jadi tak apa, pelajar takkan akan disuruh apa. Student just, dia akan suruh student tu tengok aja. Okay, contoh katalah saya nak tambah kat sini satu slide. Okay, nota. Okay, itu saja kita. Kalau hilang kita tadi kan kita dah end, jadi dia dah hilang lah. Nota ini. Okay, contoh nota ni pelajar akan nampak macam ni je. Tak ada apa perlu dibuat. Okay, dia tak suruh apa-apa lah. So just tunggu dan baca lah. Okay, kemudian kita pun next. Dia akan masuk balik ke apa yang dia perlu buat. Okay, baik. Itu saja untuk penerangan saya tentang PDEK. Diharapkan dapat membantulah cikgu-cikgu untuk menggunakan PDEK ni dengan baik. Okey, jangan lupa teruskan menyokong channel Teacherin. Kalau ada sebarang cadangan atau komen, boleh tinggalkan di bawah. Saya akan cuba bantu jika jika mampulah. Okey. Okey, itu saja video saya untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.